Mohon dipertua, saya mohon mencadangkan supaya rang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam kurungan pindaan 2024 dibacakan untuk kali yang kedua sekarang. Terima kasih. Mohon dipertua, Akta Perlindungan Data Pribadi tahun 2010 ataupun dikenali sebagai Akta 709 telah diperkenankan oleh Yang di-Tuan Agong pada tarikh 2 hari bulan Jun tahun 2010 dan mula dikuatkuasakan pada 15 hari bulan November 2013. Tujuan pengubalan akta ini adalah untuk mengawal selia pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial dan mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya. Akta ini, Puan Ketua, adalah terpakai kepada mana-mana individu atau entiti yang memproses dan mempunyai kawalan terhadap atau membenarkan pemprosesan apa-apa data peribadi yang diproses dalam transaksi komersial. Ya. Itu merupakan penekanan di dalam transaksi komersial. Di bawah Seksyen 48 Akta 709, Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi ataupun secara ringkas disebut sebagai Pesuruhjaya adalah bertanggungjawab untuk menguatkuasakan Akta 709 dan semua perundangan subsidiari yang berkaitan serta diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi dan kuasa-kuasanya mengikut peruntukan yang sedia ada. Bagi mengimbangi kuasa yang diberikan Tuan Ketua, Pesuruhjaya juga mempunyai tanggungjawab kepada Menteri berdasarkan kepada peruntukan-peruntukan yang dihuraikan dalam Seksyen 59 Akta tersebut di dalam hal pelaksanaan fungsi-fungsi dan kuasa-kuasanya. Setelah lebih sedekat Tuan Ketua penguatkuasaannya, beberapa aspek perlindungan data peribadi di bawah akta ini perlu diteliti dan dikaji semula bagi menambah baik perundangan sedia ada supaya sejajar dengan perkembangan teknologi digital semasa serta perundangan perlindungan data peribadi global. Puan Ketua, keperluan untuk mengkaji semula Akta 709 telah saya nyatakan pada tahun 2018 masa perasmian di program Future Digital of Advertising in a Privacy First World serta semasa persidangan Impact of European Union General Data Protection Regulation EU GDPR di Malaysia dan non-EU countries pada tahun 2019. Maksud dia, ianya telah pun dicadangkan dan diperbincangkan lama lagi. Susulan daripada itu, Puan Ketua, kajian awal semakan semula Akta 709 telah pun kita mulakan dalam tahun 2018, di mana kita kenal pasti jurang yang wujud di antara Akta 709 dan keperluan semasa perundangan perlindungan data peribadi di peringkat antarabangsa. Hasil kajian awal, Puan Ketua, jelas menunjukkan bahawa akta ini perlu ditambah baik. Dan ini untuk memastikan pelaksanaan akta adalah lebih efektif dan juga untuk memastikan ianya setanding dengan perundangan perlindungan data peribadi di peringkat global serta seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Mohon Ketua, dalam rangka cadangan pindaan kepada akta ini, Kementerian Digital dan Jabatan Perlindungan Data Peribadi ataupun singkatnya JPDP telah pun mengambil kira input dan juga pandangan yang diberikan daripada pelbagai pihak yang berkepentingan melalui pelbagai sesi libat urus. Untuk rekod, sebanyak 40 sesi libat urus dengan 719 pemegang taruh yang terdiri daripada sektor awam, sektor swasta, pihak berkuasa tempatan, badan kawal selia, pemain industri, persatuan yang mewakili industri dan juga pihak-pihak lain yang berkepentingan telah pun kami laksanakan. Selain daripada itu, Puan Ketua, pelbagai pandangan dan juga pendapat juga telah pun diperolehi daripada pakar-pakar melalui siri lawatan penanda arasan ke agensi dan juga suruhanjaya yang berkaitan di luar negara. Puan Ketua, pegawai-pegawai Kementerian Digital dan JPDP juga telah menghadiri Mesyuarat Jawatan Kuasa Pilihan Khas Infrastruktur, Pengangkutan dan Komunikasi Parlimen ke-15 Bilangan 8 tahun 2024 yang telah diadakan pada tarikh 9 hari bulan Julai tahun ini, hari Selasa, bagi memberikan taklimat kepada ahli-ahli jawatan kuasa mengenai perkara-perkara pindaan yang terdapat dalam Rang Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi Pindaan 2024. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk juga merakamkan penghargaan saya kepada semua ahli yang berhormat yang telah pun hadir untuk memberikan pandangan pada sesi tersebut.
Selain daripada itu, semua maklum balas serta input yang diterima hasil kajian awal dan rundingan awam telah pun diambil kira dalam mewujudkan peruntukan baru, pindaan kepada peruntukan sedia ada, pengubalan peraturan, pekeliling, standard ataupun juga garis panduan yang baru. Puan Ibu Ketua, berdasarkan kepada statistik aduan yang terkumpul dari tahun 2016 sehingga bulan Jun tahun ini, Pejabat Pesuruhanjaya telah pun menerima sebanyak 5,181 aduan penyalahgunaan dan pelanggaran data peribadi. Angka statistik aduan yang diterima dalam tempoh 9 tahun ini adalah angka yang membimbangkan kerana ianya menunjukkan bahawa isu pelanggaran data peribadi masih berlaku meskipun Akta 709 telah pun berkuasa hampir sedekat lamanya. Kebimbangan ini disebabkan oleh peningkatan pelbagai jenayah lain seperti kes-kes penipuan dalam talian termasuk penipuan identiti yang salah. Satu contohnya berpunca daripada insiden kecurian dan kebocoran data peribadi. Menurut laporan statistik tahun lalu 2023 oleh Pusat Respons Scam Kebangsaan, sebanyak 34,479 kes 34,479 kes penipuan dalam talian membabitkan kerugian lebih kurang 1.218 bilion ringgit Malaysia telah dilaporkan di seluruh negara. Berdasarkan kepada statistik tersebut, kes jenayah telekomunikasi seperti tipu peraduan SMS, tipu penyamaran di talian dan tipu panggilan telefon di antara kes tertinggi yang direkodkan dengan sebanyak 10,348 kes yang melibatkan kerugian di dalam anggaran 352.9 juta ringgit Malaysia. Rang undang-undang ini tidak melibatkan sebarang pindaan yang melibatkan pemakaian akta yang sama terhadap kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Buat masa kini, terdapat akta-akta dan peraturan lain yang mengawal selia pegawai-pegawai awam, iaitu akta-akta seperti berikut: Akta Rahsia Resmi, Akta 788 dan juga peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993 sekiranya pegawai awam disabitkan dengan isu ketirisan semasa mengendalikan data. Kementerian Digital melalui Jabatan Digital Negara sedang membangunkan satu akta baru mengenai pengkongsian data dalam sektor awam yang kami jangka Puan Ketua akan, saya harap, dapat dibentangkan seawal-awalnya pada sesi yang akan datang tahun ini. Elemen kawal sedia perlindungan data peribadi turut dikaji dan diambil kira dalam akta yang baru ini. Oleh yang demikian, pindaan terhadap Akta 709 adalah bertujuan Puan Ketua untuk meningkatkan serta memperkukuhkan lagi perlindungan data peribadi yang diproses di Malaysia. Selain daripada itu, pindaan ini juga adalah pindaan yang pertama kali dilaksanakan sejak ianya ataupun akta ini digubal dalam tahun 2010 bagi memastikan bahawa peruntukan akta ini adalah setaraf dengan undang-undang dan amalan yang diperlukan di peringkat antarabangsa. Justru itu, Puan Ketua, kerajaan berpandangan telah tiba masanya agar Malaysia mengikuti dan juga mempraktikkan amalan terbaik, yang izin the best practices yang sedia ada, seperti mana yang dipraktikkan di seluruh dunia dalam memastikan perlindungan data peribadi di Malaysia adalah yang terkini. RUU pindaan akta ini mengandungi 14 fasal yang melibatkan beberapa peruntukan utama. Fasal-fasal yang diperincikan adalah terhurai dalam RUU yang telah pun dibentangkan dan ini adalah seperti berikut. Pasal 1, Puan Ketua, yang mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan mengenai permulaan kuasa akta yang dicadangkan. Pasal kedua bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pindaan am kepada Akta 709. Ini adalah untuk menggantikan perkataan pengguna data dengan perkataan pengawal data, daripada pengguna data digantikan dengan perkataan pengawal data, termasuk dalam nota bahu kecuali dalam takrif daftar di bawah Seksyen 4 dan Seksyen 9 Akta tersebut. Puan Ketua, cadangan pindaan ini adalah bagi memastikan keseragaman terma seperti yang digunakan pakai oleh kebanyakan perundangan perlindungan data peribadi di peringkat antarabangsa termasuk EU GDPR. Kemudian pasal 3 yang Ketua bertujuan untuk memindah Seksyen 4 Akta 709 untuk memasukkan takrif baru data biometrik dan
pelanggaran data pribadi ke dalam akta tersebut untuk meminda tarif tertentu yang sedia ada. Minta maaf. Pindaan ini merangkumi pertamanya dalam takrif data pribadi sensitif dengan memasukkan selepas pengataan perlakuan memasuki selepas pengataan perlakuan apa-apa kesalahan olehnya dengan perkataan data biometrik dengan menjadikan data biometrik sebagai data pribadi sensitif. Pengawal data perlu mendapatkan persetujuan yang nyata daripada subjek data sebelum data pribadinya dapat diproses. Kemudian kedua, data biometrik yang dimaksudkan adalah data pribadi yang terhasil daripada pemprosesan teknikal yang berhubungan dengan ciri-ciri fizikal, fisiologi atau tingkah laku seseorang itu. Yang ketiganya, dengan memasukkan selepas takrif pegawai yang diberi kuasa takrif yang berikut. Pelanggaran data pribadi artinya apa-apa pelanggaran data pribadi, kehilangan data pribadi, salah guna data pribadi ataupun akses tanpa kebenaran kepada data pribadi. Kemudian pasal 4 bertujuan untuk meminda akta 5, akta 709 yang meliputi pertama, peringan 5A bertujuan untuk memperuntukkan bahawa seseorang pemproses data hendaklah mematuhi prinsip keselamatan di bawah Seksyen 9 akta tersebut. Kedua, peringan 5B bertujuan untuk menaikkan kadar hukuman bagi kesalahan yang dilakukan oleh pengawal data atau pemproses data yang melanggar dengan prinsip perlindungan data pribadi masing-masing di bawah subsection 5 kurungan 1 dan kurungan 1 huruf besar A Akta 709. Dan ketiga, melalui pindaan ini, pemproses data adalah turut bertanggungjawab untuk mematuhi prinsip keselamatan di bawah seksyen 9 akta yang sama. Peruntukan sedia ada di dalam Akta 709. Tiada sebarang tanggungjawab dikenakan terhadap pemproses data jika berlaku sebarang pelanggaran di bawah Akta 709. Justru tiada sebarang tindakan diambil atau tindakan hukuman boleh diambil terhadap pemproses data tersebut. Selain itu, yang betul, Pasal 4 juga mencadangkan pindaan dibuat dengan menaikkan kadar hukuman sedia ada bagi sebarang pelanggaran prinsip perlindungan data pribadi. Peruntukan sedia ada, yang betul, memperuntukkan hukuman denda sehingga RM300,000 Malaysia atau penjara tidak melebihi 2 tahun ataupun kedua-duanya. Pindaan ini akan meningkatkan hukuman denda daripada RM300,000 Malaysia sehingga RM1 juta Malaysia dan daripada hukuman pemenjaraan tidak melebihi 2 tahun kepada penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pindaan ini adalah sangat penting bagi mengurangkan lagi insiden pelanggaran data pribadi di samping memberikan mesej kepada semua pihak yang terlibat mengenai komitmen kerajaan dalam hal perkara melindungi data pribadi. Penentuan peruntukan denda sehingga RM1 juta ini adalah berasaskan kepada nilai yang diperuntukkan dalam akta-akta yang lain di dalam negara-negara seperti akta negara-negara lain seperti akta perikanan 1985, Akta Kawalan Pertukaran Asing 1953 dan Akta Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia 2019. Pasal 6 bertujuan untuk memasukkan penggal baru 1A, accountability data pribadi di dalam Akta 709 yang terdiri daripada seksyen baru 12A dan 12B. Pindaan ini akan memasukkan 2 peruntukan baru, iaitu pertamanya, seksyen baru 12A yang dicadangkan bertujuan untuk menghendaki pengawal data untuk melantik seorang atau lebih pegawai perlindungan data dengan izin Data Protection Officers. Pegawai pelindung data adalah bertanggungjawab untuk memastikan pematuhan terhadap Akta 709 oleh pengawal data dan pemproses data. Sekiranya pemproses data pribadi dijalankan bagi pihak pengawal data. Dan keduanya, Seksyen 12B yang dicadangkan adalah bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi tata cara yang berhubungan dengan pemberitahuan pelanggaran data. Seksyen baru ini akan mewajibkan pengawal data untuk memberitahu Pesuruhjaya dengan secepat yang dapat dilaksanakan mengikut cara dan dalam bentuk yang akan ditentukan oleh Pesuruhjaya. Ketidakpatuhan terhadap pemberitahuan mengenai insiden pelanggaran data pribadi ini adalah merupakan satu kesalahan yang boleh didenda
tidak melebihi ringgit Malaysia RM250,000 atau pemenjaraan tidak melebihi 2 tahun ataupun kedua-duanya. Kemudian fasal 8 bertujuan untuk meminda Seksyen 21 Akta 709 untuk membolehkan Pesuruhjaya menamakan bukan sahaja satu badan tetapi juga seorang pengawal data sebagai forum pengawal data berkenaan dengan golongan pengawal data yang khusus. Bergerak ke fasal 9 yang ditutup, bertujuan untuk memasukkan seksyen baru iaitu seksyen 43A ke dalam Akta 709 untuk mengadakan peruntukan bagi hak kemudahan data kepada subjek data tertakluk kepada kebolehlaksanaan teknikal dan keserasian format data. Hak baru subjek data ini akan membolehkan subjek data memohon supaya data peribadi ini dipindahkan daripada satu pengawal data kepada pengawal data yang lain. Ini secara tidak langsung memberikan kemudahan kepada subjek data supaya tidak perlu memberikan data peribadi semula kepada pengawal data yang baru. Pasal 11 bertujuan untuk meminda Seksyen 67 Akta 709 untuk memperuntukkan bahawa tata cara untuk membuka dan menyenggara mana-mana akaun bank hendaklah dikendalikan mengikut cara yang dibenarkan oleh Pesuruhjaya. Peruntukan Seksyen 67 sedia ada hanya membenarkan pengendalian akaun KWS, kumpulan wang perlindungan data peribadi dengan cara penggunaan cek saja. Pindahan ini bertujuan untuk memberi kuasa kepada Pesuruhjaya untuk menentukan pengendalian akaun selain daripada penggunaan cek. Kemudian kita ada fasal 12. Fasal ini bertujuan untuk meminda Seksyen 129 Akta tersebut dan ianya untuk memperuntukkan bahawa seseorang pengawal data boleh memindahkan mana-mana data peribadi subjek data ke mana-mana tempat di luar Malaysia jika di tempat itu ada berkuat kuasa mana-mana undang yang sebahagian besarnya serupa dengan Akta 709 ataupun tempat itu memastikan satu tahap perlindungan yang mencukupi berhubung dengan pemprosesan data peribadi yang sekurang-kurangnya setara dengan tahap perlindungan yang diberikan oleh Akta 709. Pada masa ini, Puan Ketua, Seksyen 129 Akta 709 menghendaki bahawa data peribadi hanya boleh dipindahkan ke satu tempat di luar Malaysia sebagaimana yang dinyatakan dalam pemberitahuan yang disiarkan dalam warta. Peruntukan subseksyen 129-1 Akta 709 sedia ada melarang pemindahan data peribadi ke luar Malaysia melainkan ke tempat yang diwartakan oleh Menteri di atas syur Pesuruhjaya. Walau bagaimanapun, subseksyen 1293 Akta 709 sedia ada membenarkan pemindahan data peribadi ke luar Malaysia berdasarkan pengecualian yang dinyatakan. Sebagai contohnya, pengawal data boleh memindahkan data peribadi sekiranya mendapat persetujuan daripada subjek data dan pemindahan itu perlu itu perlu bagi pelaksanaan kontrak antara subjek data dan pengawal data. Oleh yang demikian, pindahan ini menetapkan pemindahan data peribadi ke luar Malaysia dibenarkan berdasarkan peruntukan Seksyen 129-2 dan subseksyen kurungan 3 Akta 709. Pengawal data mempunyai tanggungjawab untuk memastikan tempat data yang dipindahkan keluar ataupun di luar Malaysia mempunyai tahap perlindungan data yang setara. Kegagalan pegawai data untuk mematuhi peruntukan subseksyen 129-2 dan kurungan 3 ini akan menyebabkan pengawal data boleh dikenakan hukuman denda yang tidak melebihi ringgit Malaysia RM300,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Pasal ke-13 bertujuan untuk meminda Seksyen 136 Akta 709 untuk mengadakan peruntukan untuk menyampaikan satu notis atau apa-apa dokumen lain kepada mana-mana orang dilaksanakan melalui cara elektronik di bawah Akta 709. Peruntukan Seksyen 136 sedia ada hanya membenarkan penyampaian notis atau dokumen dari Pesuruhjaya melalui serahan tangan, meninggalkan notis atau dokumen dalam sampul di alamat terakhir kediaman atau tempat penjagaan dan serahan ini perlu dibuat secara surat berdaftar perakuan terima. Jadi pindahan itu adalah to move with the times, khususnya dalam dunia digital ini. Pasal 14 memperkatakan peruntukan kecualian
dan pindaan lain yang tidak diperkatakan secara khusus adalah merupakan pindaan kecil yang berbangkit. Nanti tua, rang undang-undang terkini Akta 709 adalah terpenting untuk mewujudkan ekosistem perniagaan dan ekonomi digital yang selamat dan juga yang boleh dipercayai. Kesemua pindaan dalam agenda ini adalah bertepatan dengan usaha kerajaan dalam menekan insident di samping itu, rang undang-undang ini juga adalah seiring dengan perkembangan teknologi. Perundangan dalam usaha memantapkan jaminan keselamatan maklumat pribadi di Malaysia. Saya percaya Tuan, dengan pindaan akta ini, perlindungan data Malaysia dapat ditingkatkan setara dengan yang lain diberikan ruang sekaligus meningkatkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan Malaysia. Kami juga meningkatkan daya saing dan juga menyokong pertumbuhan perniagaan dan ekonomi digital untuk saya untuk mencadangkan. Terima kasih. Ada sesiapa yang menyokong? If anything happens to me, pal, I'll poke you in the butt. Yang berhormat, I'll pulverize you. Majlis yang I'll get rang a undang-undang bernama Suatu Akta untuk Memindah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas.